Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, bertemu lagi. Sekian lama kita tak dapat bertemu. Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bertemu, Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan istihadah. Lama sungguh kita di istihadah. Kebetulannya perbahasannya agak panjang. Dan sebelum ni kita ada bincang tentang perbahasan berkenaan dengan puasa. Puasa orang yang tentang puasa orang haid, tentang tawaf orang haid. Jadi hari ini kita akan perincikan kembali perbahasan ini biiznillah. Kita akan perincikan semula insya-Allah untuk kita memahami perkara ini dengan lebih jelas insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, jadi kita ulang semula pada masalah 491. Kita dah baca dah itu. Hari ini kita baca sekali lagi dengan kita cuba perincikan biiznillah subhanahu wa taala. Akhir anda perlukan whiteboard. Sebab tentang puasa ni kena kira-kira sikit. Terima kasih Ustaz. Susah je. Baik, kita baca dulu 491. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Qala Syekh Idris, Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. 491, masalah haid bersemedangan dan perkataan Syafi'i padanya. Kata Syafi'i di dalam maka jikalau seorang perempuan pada awal haidnya, maksud pada awal haidnya ini adalah kali pertama didatangi haid, iaitu mubtada'ah. Saya dah murajaah balik teks Imam Syafi'i dalam teksnya berbunyi, falau anna imra'atan awwala ma hadat, maknanya pertama kali didatangi haid. Bukan. Hari pertama datangi haid, bukan sama ada ia pertama kali datang haid atau sebelum ni pernah datangi haid. Tapi untuk kali itu bulan tu datang haid, keluar darah, jadi dia kena. Maafkan saya tak perasan. Saya tersilap. Terima kasih ingatkan. Jadi maksud dia, maka jikalau seorang perempuan pada awal haidnya, iaitu pada hari dia didatangi haid mula-mula, sama ada itulah pertama kali dalam hidupnya ataupun sebelum ni pernah datang haid, kali ni untuk bulan ni suci, tiba-tiba datang darah, hari pertama datang darah tu. Jadi sama ada dia mubtada'ah ataupun dia pernah datang haid sebelum ni.
Yang penting hari mula-mula darah tu turun, apa dia kena buat? Maka jikalau seorang perempuan pada awal haidnya dilitupi darah atasnya, maksudnya dia datangi darah tu keluar, nescaya kami suruh akan dia bahawa ia meninggalkan sembahyang sampai 15 hari. Jadi keluar darah, dia keluar saja darah dalam keadaan dia memang berusia 9 tahun ke atas tahun Islam, maka ketika itu dia sudah berhak untuk didatangi haid. Bila keluar saja darah, maka dia hendaklah terus meninggalkan salat ketika itu, sehinggalah 15 hari. Disebut dalam kitab, contoh kalau dia keluar darah sehari ni, katakan sehari pertama dia keluar darah 24 jam. Hari pertama dia keluar darah 24 jam. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Katakan hari Selasa ni 24 jam keluar darah. Besok hari Rabu tak keluar darah dah. Langsung tak keluar darah. Bila tak keluar saja darah, dia wajib solat. Okey. Tiba-tiba besok hari Rabu, hari Khamis keluar darah pula. Maka kita tahu, oh maknanya hari Selasa walaupun darah tak keluar, tapi dia termasuk dalam hari haid. Sebab aqallu tuh bainal haidatain 15 yauman. Perbahasan ni saling sambung menyambung, saling sambung menyambung. Ini berkaitan dengan aqallu tuh fala auda wala i'adah. Maka jikalau seorang perempuan pada awal haidnya dilitupi darah atasnya, nescaya kami suruh akan dia bahawa ia meninggalkan sembahyang sampai 15 hari. Maka jika putus darahnya di dalam 15 hari adalah yang demikian itu semuanya haid. Dan jika lebih daripada 15 hari, kita ketahuilah ianya perempuan mustahadah. Okey? Jelas Darah keluar dalam tempoh 15 hari, kesemuanya itu adalah haid. Tapi kalau darah terus keluar sampai hari ke-16 pun keluar darah, maka kita pun tahu bahawa hari yang ke-16 itu memang darah istihadah. Memang darah istihadah. Cuma macam mana pula hari pertama sampai hari 15, adakah kesemuanya haid ataupun tidak? Telah dibincangkan secara panjang lebar sebelum ini. Maka kita suruh akan dia meninggalkan sembahyang awal hari dan malamnya, dan mengulang ia akan sembahyangnya 14 hari, kerana bahawasanya yahtamil ia haid sehari semalam dan yahtamil lebih. Maka manakala muhtamal yang demikian itu padahal sembahyang itu fardu atasnya, tiadalah kami suruh akan dia meninggalkan sembahyang melainkan dengan haid yang yakin. Ini merujuk, kalau kita tengok masalah ini yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini, pada awal kenyataan beliau itu zahir kita boleh faham merujuk kepada mana-mana keadaan wanita. Tapi bila kita baca sambung sampai habis, beliau merujuk kepada wanita yang mula-mula datang haid. Kalau teks dalam bahasa Arabnya berbunyi daripada awal, cuma tak didatangkan dalam kitab Bahrul Mazi. Qala Rabi', iaitu anak murid Imam Asy-Syafi'i, wa huwa akhiru qaulaihi, yakni Asy-Syafi'i, ini ucapan terakhir Imam Asy-Syafi'i. Beliau ada dua pendapat, ini pendapat beliau yang mu'tamad. Inna aqallal haid yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 wa aqallat tuhri 15. Falau anna imra'atan awwala ma hadat tabaqa ad-damu 'alayha amarnaha an tada'a as-salah ila 15. Macam yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, anna imra'ah awwala ma hadat tabaqa ad-dam 'alayha amarnaha an tada'a as-salata ila 15. Fa in qata'a ad-dam fi 15 kana dhalika kullu haidha, wa in zada 'ala 15 alimna annaha mustahadah, wa amarnaha an tada'a as-salata awwala yawmin wa laylah wa tu'idu 14 li'annahu yahtamil an yakuna haidan ay yakuna haiduha yawman wa laylah wa yahtamil akthar. Falamma ihtamala dhalik wa kanat as-salah 'alayha farda lam na'murha
bi an tada'as salah illa bi haidin yaqin. Jadi oleh kerana itulah dalam perbahasan sebelum ini, wanita yang kali pertama datang darah, yang telah kita bincangkan sebelum ni, kita murajaah semula. Wanita yang pertama kali datang darah ni memang mubtadaah sungguh okey, merujuk kepada, kalau awal kenyataan tu dia boleh dimasukkan juga masalah mana-mana wanita tapi khusus kesudah hujung cerita dia merujuk kepada bila Imam Syafi'i sebut haidnya hanyalah hari yang mula-mula, hari pertama sahaja, manakala hari kedua sampai hari yang ke-15 kesemuanya adalah istihadah. Itu merujuk kepada wanita mubtadaah ghair mumayyizah. Mubtadaah ghair mumayyizah, macam yang telah kita bincangkan panjang lebar sebelum ini. Fala auda wala i'adah. Al mubtadaah ghair mumayyizah, dia pertama kali datang haid, semua darahnya satu kala. Hari pertama warna hitam, hari kedua warna hitam, begitulah terusnya sampai hari yang ke-15. Tiba-tiba hari yang ke-16 keluar darah lagi. Maknanya ketahuilah kita bahawa kesemua darah hari yang ke-16 itu adalah hari istihadah. Oleh kerana dia adalah wanita kali pertama datang haid, tak ada langsung adat sebelumnya, dalam keadaan darah semua satu warna, contoh kita bawa tadi semuanya berwarna hitam, maka pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah kita iktibar darah haid hanya hari pertama. Jadi kalau dia turun darah pada satu hari bulan Zulkaedah contoh, sampai 15 Zulkaedah masih darah keluar, semua daripada hari pertama sampai hari ke-15 Zulkaedah semuanya darah warna hitam. Hari ke-16 darah keluar lagi, tak kira lah warna apa pun tak kisahlah, keluar saja darah pada hari yang ke-16, ketahuilah kita bahawa wanita tadi rupa-rupanya telah didatangi dengan istihadah. Jadi oleh kerana dia kali pertama datang haid dan dia tak ada adat sebelum ni, dia kali pertama dalam hidup dia datang haid, dan kebetulannya darah pula satu warna, maknanya mubtadaah ghair mumayyizah, maka ijtihad al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan darah haid hanya hari pertama saja, itu 1 Zulqa'dah, manakala 2 Zulqa'dah, 3 Zulqa'dah sampai 14 Zulqa'dah sampai 15 Zulqa'dah, iaitu 14 hari seterusnya, kesemuanya adalah darah istihadah. Kerana kemungkinan haidnya 1 hari, mungkin lebih. Oleh kerana tak pasti, al-yaqin la yuzalu bisyak. Wal yaqin la yuzalu bisyak. Dia tak pasti, mungkin haid dia 1 hari 1 malam, mungkin lebih sebab darah semua sama. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, tak pasti. Tapi yang pasti, yang memang pasti sungguh, dia telah didatangi haid. Jadi aqallul haid yaumun wa lailah. Maka oleh kerana itu kita iktibar dia hanya datang haid sehari semalam, kerana itulah al-qadrul mutayaqqan bih. Oleh kerana itu dia hanya perlu qada salat 14 hari sahaja. Dia hanya perlu qada salat 14 hari sahaja, bukan 15 hari. Kerana hari pertama kita iktibar dia datang haid, orang datang haid tak perlu qada salat. Hari kedua dia tak semayang juga sebenarnya, sebab dia ingat dia datang haid, sebab baru hari kedua, belum sampai lagi 16 hari. Tapi oleh kerana berterusan darah keluar sampai hari ke-16, ketahuilah kita dia datang istihadah, dia telah didatangi oleh darah istihadah. Oleh kerana dia kali pertama datang haid dan darahnya semua satu kala, kita iktibar hari pertama adalah hari haid, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 yang dia tinggal semayang semua pada waktu itu kerana dia sangka dia datang haid, tapi sangkaan ni rupanya silap. Maka hari kedua sampai hari ke-15, jumlah semuanya 14 hari. Hari itu dia kena qada solat dia, kerana dia telah meninggalkan solat dalam keadaan dia tidak didatangi oleh haid. Kita baca sekali lagi. Masalah haid bersemedangan, iaitu yang berterusan, dan perkataan Syafi'i padanya. Kata Syafi'i dalam Al-Um, maka jikalau seorang perempuan pada awal haidnya dilitupi darah atasnya, yang dia datangi oleh darah haid, nescaya kami suruh akan dia bahawa ia meninggalkan semayang sampai 15 hari. Ini ceritanya darah dia keluar sampai 15 hari. Tapi kalau darah dia hari ke-7 berhenti, hari pertama keluar darah, kedua darah, hari ketiga keluar, hari keempat pun keluar, hari kelima pun keluar, hari keenam keluar, hari ke-7 berhenti. Dia kata dalam kitab Barumaji kita kena tinggal semayang sampai hari ke-15. Dah. Ini sekiranya darah berterusan keluar sampai hari ke-15. Tapi kalau keluar darah hanya 6 hari, hari ke-7 dah berhenti darah, dia kena semayang dah.
Hari ke-8 tak keluar darah, dia kena tinggal, dia memang kena sembahyang. Hari ke-9 pun tak keluar darah, dia kena tinggal sembahyang. Hari ke-10 keluar darah, hari ke-10 keluar darah, maknanya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 6 hari keluar haid. 7, 8, 9 tak datang darah, 3 hari suci. Lepas tu datang haid balik. Tak betul, sebab aqallu tuhri bainal haidatain adalah 15 hari, sebagaimana yang telah kita bincang sebelum ini. Jadi siapa yang first time datang, mesti dia akan pening, insya-Allah. Saya nak buat macam mana sebab ia semuanya berkait dengan perbahasan sebelum ini. Jadi mungkin boleh dengar rakaman lah, sebab kita bincang panjang, dekat 4-5 hari bincang bab haid ni. Jadi kalau saya nak ulang balik, memang kita kena ambil satu hari ni dan kita kena batalkan kelas Ustaz Nazrul malam ni. Okey. Jadi kasar masalahnya, kalau darah berterusan keluar sampai hari ke-15 pun keluar darah, ke semua hari tu dia kena tinggal sembahyang. Sebab kemungkinan dia datang haid 15 hari. Tapi bila keluar lagi darah pada hari ke-16, saya kena istihadah rupanya. Wanita tu kata, saya sudah kena istihadah. Baik, maknanya yang pasti hari ke-16 bukan hari haid. Oleh kerana dia sudah kena istihadah, dia kena buat kira-kira balik. Hari apa haid, hari apa yang tidak haid, sepanjang hari pertama sampai hari 15 yang dia tinggal sembahyang sebelum ni, dengan sangkaan dia datang haid. Jadi dalam kisah kita ni, masalah 491 ni, rupa-rupanya merujuk kepada wanita yang mula-mula datang haid. Bila tengok-tengok, dia memang merujuk kepada wanita mula-mula datang haid. Jadi bila kamu mula-mula datang haid, faqih akan tanya dia, macam mana darah warna apa? Satu warna, dua warna? Kata satu warna je. Bila satu warna, maknanya hari pertama saja datang haid. Hari kedua, ketiga sampai hari ke-15 semuanya bukan haid. Jadi kamu kena qada solat selama 14 hari. Maka jika putus darahnya di dalam 15 hari adalah yang demikian, itu semuanya haid. Putus darah, main darahnya berhenti dalam tempoh hari pertama sampai hari 15, darah berhenti dalam tempoh itu, maka kesemua darah yang keluar tersebut dianggap haid. Dan jika lebih daripada 15 hari, hari ke-15 jangan datang darah, dia kata ini haid lah, sebab sebanyak-banyak haid 15 hari. Tiba-tiba hari ke-16 keluar juga darah, alamak, sudah kena istihadah. Dan jika lebih daripada 15 hari, kita ketahuilah ianya perempuan mustahadah. Okey, bila dia kena perempuan mustahadah, apa dia kena buat? Maka kita suruh akan dia meninggalkan sembahyang awal hari dan malamnya. Apa maksud ucapan ini? Maknanya kita nak bagi tahu, kata Imam Syafi'i, kita sebut kepada wanita tadi, haid kamu hanya hari mula-mula tu, hari pertama tu, iaitu 24 jam darah keluar. Hari pertama tu saja diiktibar sebagai hari haid. Maka kita suruh akan dia meninggalkan sembahyang, sebab perempuan tu memang dah tinggal sembahyang dah. Sebenarnya secara realiti dia telah pun tinggalkan sembahyang, bukan satu hari, bahkan 15 hari dia tinggal sembahyang. Sebab dia ingat dia datang haid selama 15 hari, tiba-tiba keluar juga darah sampai hari ke-16, dia kena istihadah kalau begitu. Jadi ucapan Imam Asy-Syafi'i, maka kita suruh akan dia meninggalkan sembahyang awal hari dan malamnya, makna ucapan ini adalah kita sebut kepada wanita tadi, haid kamu hanya berlaku pada hari pertama sahaja mula-mula kamu datang haid itu. Kalau darah keluar itu 1 Zulkaidah, mula-mula datang darah 1 Zulkaidah, 2 Zulkaidah pun keluar darah, sampai 15 Zulkaidah pun datang darah, 16 Zulkaidah pun keluar darah, maknanya haid kamu hanya pada 1 Zulkaidah. Hari lain itu semua diiktibar kamu kena istihadah. Jadi kamu kena sembahyang, tapi dah macam mana? Saya mana tahu saya kena istihadah? Saya hanya tahu saya kena istihadah bila darah keluar pada hari yang ke-16. Kalau begitu, maknanya kamu kena qada solat sebanyak 14 hari. Okey? Dan mengulang ia akan sembahyangnya 14 hari, iaitu hari, kalau dalam contoh kita tadi, dia kena qada untuk 2 Zulkaidah, 3 Zulkaidah, 4 Zulkaidah sampai 15 Zulkaidah. 16 Zulkaidah kena qada. Nak kena qada apa? Dia memang kena sembahyang pada hari yang ke-16 Zulkaidah. Dia tak boleh tinggal sembahyang dah pada hari 16 Zulkaidah, sebab memang sah-sah dia tak kena haid pada hari yang ke-16, sebab darahnya sudah melampaui tempoh terbanyak bagi haid. Dan tempoh terbanyak bagi haid adalah 15 yauman wa lailatan. Kerana bahawasanya yahtamil ia haid sehari semalam, dan yahtamil lebih. Ini adalah illah mengapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan dia hanya datang haid pada hari pertama saja. Kenapa hari kedua tak dianggap juga datang haid, sedangkan darah semua sama warna?
Kenapa dia hanya sebut sehari semalam? Sedangkan biasanya wanita akan datang haid 7 hari, 6 hari. Kenapa tak kata 6 hari? Kenapa tak kata 7 hari? Kenapa hanya iktibar sehari semalam saja? Kerana dia ada 2 ihtimal. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari, biasa haid 6 hari atau 7 hari. Jadi mana yang paling yakin? Yang paling yakin memang pasti, mana-mana keadaan pun memang sehari semalam memang sudah berlaku haid. Adapun lebih daripada sehari semalam, dia sudah berada pada daerah syak, tak pasti. Hari pertama sah-sah memang haid, hari kedua tak pasti, mungkin haid mungkin tak haid. Hari ketiga pun begitu, mungkin haid mungkin tak haid. Hari keempat pun begitu, mungkin haid mungkin tak haid. Sampailah hari ke-15 pun begitu juga, mungkin haid mungkin tak haid. Jadi berdasarkan kaedah yang kita biasa dengar, al-yaqin la yuzalu bisyak, yakin tidak akan dihilangkan dengan sebab syak, maka kita pegang yang yakin, kita tolak yang syak. Bila kita pegang yang yakin, kita tolak yang syak, maka kita hanya pegang dia datang haid pada hari mula-mula sahaja. Manakala hari kedua, walau ada kemungkinan mungkin datang haid, kita tolak. Kerana itu adalah syak, wa syak la yubtilul yaqin. Maka manakala muhtamal, iaitu berkemungkinan, yang demikian itu padahal sembahyang itu fardu atasnya, tiadalah kami suruh akan dia meninggalkan sembahyang melainkan dengan haid yang yakin. Jadi kita iktibar dia hanya datang haid pada hari mula-mula sahaja. Hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-15, kesemuanya itu adalah darah istihadah. Jadi apa saya nak buat? Saya dah tinggal sembahyang dah. Daripada hari kedua itu saya dah tinggal sembahyang. Hari pertama pun saya tinggal jugalah. Tapi ustaz kata hari pertama saya tak perlu qada sebab itu darah haid. Saya nak kena buat apa? Qada lah 14 hari. Jadi banyak pahala wanita tu. Pahala dia tinggalkan sembahyang peringkat awal, sebab dia ingat dia datang haid. Dia ikut perintah Tuhan, dia tak sembahyang, dia dapat pahala. Lepas tu kena qada, tambah lagi pahala. Sebab tu orang perempuan memang cepat nak masuk syurga sebenarnya. Sebab tu orang perempuan yang pandai, bila dia tak boleh sembahyang, dia akan niat, aku tinggal sembahyang kerana Allah. Dia tak boleh puasa, aku tinggal puasa kerana Allah. Aku tak baca Quran kerana Allah. Berapa banyak pahala dia dapat? Sebab dia meninggalkan perbuatan yang haram kerana Allah, dia akan dapat pahala. Kita tak boleh buat gitu. Saja aku tinggal sembahyang kerana Allah. Tak boleh orang lelaki, orang perempuan boleh. Boleh tulis di Facebook, saya nak beramal, saya tinggal sembahyang kerana Allah. Bolehlah try. Jangan tulislah, nanti pening. Nanti banyak orang bagi komen. Bolehlah aku nak terkenal. Baik, selesai masalah tu, alhamdulillah. Itu saya baca, saya pun tak pun nak jelas sebab bahasa Melayu. Bila kita murajaah dalam teks bahasa Arab, alhamdulillah. Okey, masalah yang agak panjang ceritanya, iaitu masalah bagaimana orang haid bersemedangan puasa. Okey, orang haid bersemedangan apa dia? Haid semedangan ni istilah Syekh Idris Marbawi. Maksud dia orang datang istihadah. Semedang ni maknanya berterusan. Maknanya darah haid dia keluar sampai lebih 15 hari. Maknanya dia sudah dianggap orang yang kena darah istihadah. Jadi dia dengan puasa macam mana? Konsep mudah. Orang puasa, dia hendaklah berpuasa dalam keadaan suci daripada hadas besar dan juga hadas, dia suci pada haid dan nifas. Orang hadas besar boleh sembahyang, boleh puasa, boleh. Tetapi dia hendaklah mandi sebelum zawalus syams. Jadi orang datang haid, datang nifas memang tak boleh puasa. Jadi orang yang datang haid, dia tak boleh puasa, haram puasa. Orang yang tak datang haid, orang yang datang istihadah contohnya, dia tak datang haid, dia istihadah, dia wajib puasa. Itu kaedah kasar. Kaedah kasar kepada perbahasan kita. Orang kena haid tak boleh puasa. Orang yang tak kena haid, perempuan yang tak kena haid, dia mesti puasa, puasa wajib lah. Orang yang datang haid, bila dia tak puasa, bila dia dah hilang haid dia, dia kena qada hari yang dia tak puasa. Jadi orang yang kena istihadah, sepatutnya dia tak perlu qada, tapi masalahnya dia sudah tinggal puasa pada hari sangka dia datang haid, rupa-rupanya kena istihadah. Jadi dia sudah meninggalkan puasa pada hari yang dia sangka datang haid, rupa-rupanya dia tak kena haid, dia kena istihadah. Orang istihadah kena puasa sepatutnya. Jadi dia tak puasa, dia sudah tidak puasa. Apa yang dia kena buat? Dia kena qada. Nak qada macam mana? Darah keluar tiap hari ni, bila haid pun tak pasti. Baik, kita akan lihat masalah ini. Masalah haid bersemedangan, bagaimana puasa. Ya saudaraku,
manakala perempuan haid yang bersemedangan itu hendak puasa, tiadalah sah puasanya pada hari syak akan haid atau suci, seperti hari 14 yang diqadakkan sembahyangnya. Maksud dia, orang perempuan dia datang haid. Orang datang haid, hari tu keluar darah, hari 1 Zulkaidah keluar darah, dia tak boleh puasa. Hari kedua pun keluar darah, tak boleh puasa. Hari ketiga pun keluar darah, tak boleh puasa. Sampai hari 14 keluar darah lagi, tak boleh puasa juga. Katakan 1 Zulkaidah orang puasa apa lah? Mungkin puasa sunat. Kita ambil contoh lain, 1 Ramadan dia datang keluar darah, dia tak boleh puasa. 2 Ramadan pun begitu, sampai berterusan darah keluar, dia pun tak puasa berterusan. Sampai hari ke-15 keluar darah lagi, dia tak puasa. Hari 16, alamak, darah keluar lagi, maknanya dia sudah kena istihadah. Hari 16 dia kena puasa. Dan kaedah dia kena qada hari yang diiktibar sebagai hari istihadah. Daripada hari pertama sampai 15 tu, dia kena cek balik bagaimana keadaan diri dia. Dia masuk dalam folder mana, setiap folder ada hukumnya. Jadi hari yang diiktibar, hari itu adalah hari dia kena istihadah, dia kena qada balik. Dia kena qada balik. Jadi dalam kisah wanita yang mula-mula datang haid sebelum ni, dia first time datang haid, dia keluar haid 1 Ramadan. Alamak, dia kata baru nak puasa dah kena datang. Dia pun tinggallah puasa dia. Hari ke-15 dia tinggal puasa lagi. Hari ke-16 keluar darah, kena istihadah. Saya ni di folder mana? Saya di folder wanita pertama kali datang haid. Darah macam mana? Satu warna, 2 warna? Satu warna pula. Alamak. Jadi saya dalam folder wanita kali pertama datang haid, di bawah folder kecilnya warna darah satu jenis. Jadi apa hukum dia? Mana satu haid, mana satu istihadah? Hari pertama saja haid, hari kedua sampai hari 14 semuanya istihadah. Jadi saya kena qada 14 hari. Okey, itu kalau folder mudah. Dia yang jadi sukarnya kalau dia masuk folder paling susah, iaitu folder mutahayyirah. Apa dia folder mutahayyirah? Dia lupa terus. Saya pernah datang haid. Okey, bulan lepas datang. Main kurang daripada lagi, memang kurang. Berapa hari? Tak ingat. Oh ya. Hari bila keluar hari? Tak ingat. Ingat tak hari bila datang haid? Tak ingat langsung. Berapa hari keluar? 7 hari ke 8? Tak ingat. Orang yang tak ingat ni dia senang sangat jawab, maka kita pun bagi hukum ke dia senang. Senang. Iaitu apa hukum dia? Awak ni dalam berapa keadaan awak dianggap wanita suci, dalam berapa keadaan awak dianggap wanita haid. Okey? Yang tu yang agak sukar. Tapi dalam contoh untuk masalah 491, kalau kita anggap wanita ini datang haid pada 1 Ramadan, mudah. Dia kena qada hanya pada dia hanya kena qada puasa pada 1, 2 sampai 15 hari. Dalam kisah ni dia kena qada 15 hari terus. Hari pertama dia kena qada sebab apa? Dia datang haid. Hari kedua sampai hari ke-15 kenapa kena qada? Sebab dia tinggal puasa sedangkan dia bukan wanita haid. Siapa yang tak faham boleh tanya. Okey, sekiranya ia puasa pada segala hari itu, nescaya tiada dikirakan puasanya, sebab dia telah berpuasa pada hari haid. Hari pertama keluar darah, dia puasa, entah-entah hari ini bukan haid kot. Mana tahu tiba-tiba darah saya hari ke-16 nanti pun keluar juga. Jadi tak tentu lagi saya datang haid ke tidak. Dia pun tak puasa. Tak betul. Dia sepatutnya dia kena tinggalkan puasa. Bila keluar saja darah, dia kena tinggalkan puasa. Kalau dia puasa juga pada hari keluar darah, tak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Sekiranya ia puasa pada segala hari itu, iaitu pada hari mula-mula datang haid sampai hari yang ke-15, dia puasa juga, tak sah puasanya. Sebab sepatutnya dia tinggalkan puasanya kerana hari itu dalam ruang waktu haid. Hari ke-16 keluar darah juga, hari ke-16 dia kena puasa. Sebab garanti hari ke-16 dia bukan kena haid, dia sudah kena istihadah. Tambah satu lagi tugas, dia kena cek balik di dalam folder mana,
untuk dia tentukan hari mana daripada hari pertama sampai hari 15 tu, hari yang mana hari haid, hari yang mana hari istihadah. Kata Syafi'i di dalam pada babu damil haid, dan tiada dikirakan suci yang yakin akan 14 hari puasanya, sekiranya ia puasa dalam 14 hari yang kami suruh qada sembahyang. Maksudnya hari pertama dia tak puasa sebab datang haid. Hari kedua datang keluar darah, entah mana tahu kok hari ke-16 nanti keluar darah. Hari kedua ni dah tak tiba hari haid, dia dah jadi hari istihadah, puasa je lah. Tak boleh, sebab dia masih lagi berada dalam ruang waktu haid. Dia pun tak tahu hari ke-16 nanti keluar darah ke tidak. Jadi sepatutnya dia kena tinggalkan puasa daripada hari pertama sampai hari ke-15. Hari pertama sebab apa? Itu hari haid. Kalau dia pertama kali keluar darah, garanti itu hari haid. Hari kedua, walaupun kemungkinan nanti bila kira-kira hari kedua rupanya hari istihadah, dia kena puasa sepatutnya, tapi oleh kerana dia tak tahu lagi apa yang akan berlaku akan datang, hari kedua dia kena juga tinggalkan puasa, sebab yang zahir ketika itu dia sedang datang haid. Jadi hari kedua sampai hari ke-15 yang berjumlah 14 hari itu sepatutnya dia kena tinggalkan puasa, sebab kemungkinan hari itu memang hari haid. Hari pertama pun memang kena tinggal puasa lah, sebab hari itu memang hari haid. Kalau dia kali pertama datang darah dan darahnya satu warna. Dan tiada dikirakan suci yang yakin akan 14 hari puasanya, sekiranya ia puasa dalam 14 hari yang kami suruh qada sembahyang. Sebab kalau dalam isu sembahyang dia kena qada kan. Wanita kali pertama datang haid, tiba-tiba hari ke-16 keluar juga darah, iaitu masalah yang ke-491 yang kita bincang sebelum ni. Patutnya bila hari ke-16 keluar juga darah, kita kata awak pernah keluar haid? Tak pernah, ni first time. Macam mana darah? Satu warna, dua warna? Satu warna. Jadi hari pertama hari haid, hari kedua sampai hari ke-15 hari itu hari istihadah. Jadi awak kena qada untuk 14 hari. Jadi 14 hari itu kalau dia puasa juga tak sah puasanya, sebab sepatutnya hari itu dia kena tinggalkan puasa, sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku pada hari yang ke-16, darah keluar ataupun tidak. Kerana bahawasanya fardu puasanya atasnya itu dengan yakinkan ini suci, maka manakala kesamaran atasnya akan keadaannya, sungguhnya telah qada ia akan fardu puasa padahal ia suci, ataupun tiada mengqada ia akan dia. Nescaya tiada aku kirakan baginya itu puasa, melainkan dengan yakin akan bahawasanya ia suci. Kita tengok apa ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Arabnya. Walam tuhsab hadhil mar'ah, yani walam tuhsab tahiratan al-14 yawman fi siyamiha, ay yaumul thani ila yaumil khamis ashar, wal adad kulluhu 14. Law samat lianna fard as-siyam 'alayha biyaqin annaha tahirah, falamma ushkil 'alayha an takuna qad qadat fard as-sawm wa hiya tahirah aw lam taqdihi lam ahsib laha as-sawm illa biyaqin annaha tahirah. Jadi oleh kerana begitu, apabila dia tak yakin, sepatutnya dia kena tinggal puasa. Tapi dia puasa juga tak sah puasanya, sebab dia puasa dalam keadaan kemungkinan dia memang datang haid, tapi mungkin juga dia dah tak datang haid, dia kena istihadah. Tapi oleh kerana dia tak tahu apa yang akan berlaku pada hari yang ke-16, jadi sepatutnya dia kena pakai yang zahir, iaitu dia tinggalkan terus puasa. Tiba-tiba hari ke-16 keluar juga darah, betul lah macam saya sangka, tapi saya dah puasa. Sah ke puasanya? Tak sah. Puasanya tak sah, walaupun kena pada waktunya. Dia pertama kali datang darah satu warna. Hari pertama dia tak puasa. Dia kata hari ni memang kalau ikut kira-kira saya, kalau warna satu warna nanti memang hari pertama ni hari haid. Saya mazhab Syafi'i. Hari kedua ni memang kira-kiranya darah haid, tapi kalaulah hari ke-16 nanti keluar darah, hari kedua ni tak anggap hari haid dah. Jadi saya puasalah. Senang. Kalau tiba-tiba takdir nanti hari ke-16 keluar darah, dia rasa gitu lah, hari ke-16 nanti keluar darah, jadi saya dah puasa, tak perlu kena qada. Tak. Walaupun kamu puasa hari itu, tetap kena qada, kerana puasa kamu tidak sah. Kamu puasa dalam keadaan tak yakin. Tak yakin kamu suci.
Jadi dia kena qada juga walaupun dia puasa, kerana puasa dia ketika itu tidak sah. Sama seperti satu orang dalam satu masalah yang lain, dah masuk zuhur ke? Tak pasti ya. Semayang je lah. Kita tengok lagi, kot masuk waktu, saya dah semayang. Dia pun semayang. Dalam keadaan dia tak tahu 100% waktu telah masuk, ataupun dia tak ada langsung zon yang kuat yang waktu telah masuk. Kalau dia kata, kalau ikut adat ni, kalau kira-kira ni patut dah masuk waktu, maknanya dia zon, dia semayang, sah semayang dia. Ini masuk waktu ke tidak? Entah. Saya pun tak pasti. Kita dalam bilik gelap ni, saya pun tak tahu masuk ke tidak, saya pun tak tahu. Semayang je lah. Kot masuk waktu, dia pun semayang. Lepas dia semayang, kebetulan dijumpa kawan dia, sebenarnya waktu dah masuk belum? Dia kata dah masuk 3 jam lepas. Alhamdulillah, saya dah semayang. Tak perlulah semayang lagi. Kenapa? Kawan dia tanya. Dia kata, tadi saya semayang, tapi saya tak pasti waktu tidak masuk ke tidak. Saya semayang je lah. Kawan dia kata, awak berat hati waktu masuk ke? Memang tak berat pun, tapi saya try je nak tengok macam mana, tengok takdir macam mana. Jadi alhamdulillah, saya dah semayang pada waktunya. Jadi kawan dia tadi mazhab Syafi'i, kawan dia kata, awak qada balik. Kenapa kena qada? Sebab awak semayang dalam keadaan awak tak pasti, ataupun tidak ada zon yang kuat yang mengatakan waktu telah masuk. Tapi saya semayang dalam waktu, kebetulan bila saya tengok saya semayang waktu. Memang awak semayang pada waktunya, cumanya ketika awak solat tadi awak tak yakin, awak tak ada zon. Jadi ketika itu semayang awak tak sah. Begitu juga dalam masalah puasa ni. Okey, selesai dalam masalah puasa. Cuma para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah yang dimasukkan di sini sedikit. Alhamdulillah kita pun dah selesai. Tapi saya nak masuk sedikit, dia tak masuk dalam kitab Bahrul Mazi, tapi kita masuk sikit satu masalah yang bila kita cuba baca dalam kitab agak pening. Jadi alang-alang kita dah masuk dalam masalah ni, kita baca masalah ini dan kita cuba merajaah, walaupun tak ada dalam kitab Bahrul Mazi, tapi sebagai tambahan kita, kalau kita jumpa dalam kitab fiqh nanti kita dah mudah. Itu apa cerita dia? Satu orang perempuan, dia keluar darah satu warna. Sebelum ni pernah keluar darah, dia pernah datang haid sebelum ni, iaitu wanita mutahayyirah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Awak pernah datang haid sebelum ni? Saya ni datang haid sampai 16 hari ni Ustaz. Okey, jadi saya pun teruslah puasa ni. Hari ni kan saya datang haid pada satu Ramadan. Sekarang ni dah hari ke-16. Saya puasa jugalah, sebab hari 16 ni memang sah saya dah datang istihadah. Tapi kalaulah sampai hari yang ke-30 darah keluar juga, lepas tu bulan ke depan pun keluar agak darah, macam mana keadaannya saya nak qada macam mana puasa saya? Okey, jadi maknanya ustaz akan tanya dia, sebelum ni pernah datang haid? Pernah? Okey, ingat tak dulu-dulu bulan-bulan lepas datang haid berapa hari? Tak ingat lah. Okey, ingat tak hari yang mana pasti datang haid? Tak ingat lah. Saya tak ingat saya datang haid awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke. Yang pasti saya datang haid berapa hari? Tak ingat. Bila cuba ingat balik. Kalau boleh dapat satu hari yang yakin, tak ingat. Dia lupa habis. Dia lupa berapa hari dia datang haid, dia lupa pada waktu bila datang haid. Jadi wanita ini dia akan dianggap wanita mutahayyirah. Wanita mutahayyirah berat hukum dia. Dia dianggap sebagai wanita haid dalam beberapa keadaan, dan dianggap wanita yang suci pada beberapa keadaan. Dalam masalah puasa, kita rujuk pada masalah puasa, wanita ini dianggap suci. Jadi dia kena puasa 30 hari. Tapi dia dah tinggalkan puasa sebelum ni. Dia dah tinggalkan puasa, jadi dia kena qada. Bila kena qada, okey, itu perbahasan dia. Jadi dia buat macam mana? Dia nak buat macam mana? Katakan sebagai contoh dalam masalah, katakan dia pada bulan Muharram, Safar, bulan Syaban sebulan keluar darah. Okeylah, bulan Syaban tak perlu puasa. Bila dia nak qada solat dalam bulan Syaban, orang pun tanya, alamak saya ni lupalah. Saya lupa bulan sebelum bulan Syaban ni, iaitu bulan Rejab,
Saya ingat saya datang haid tak sampai 15 hari pun. Tapi berapa hari saya tak ingat. Tidaklah lebih 15 hari, tapi saya tak ingat berapa hari saya datang haid. Dan bila saya datang haid saya tak ingat. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan tak ingat. Jadi bila bulan Ramadan darah keluar juga, dia kena puasa. Mungkin tak dia datang haid, mungkin, tapi dia buat macam mana? Dia dalam masalah puasa, dia akan diiktibar seperti wanita yang suci. Dia kena puasa sebulan Ramadan. Dia kena puasa sebulan Ramadan. Tetapi walaupun dia puasa sebulan Ramadan, yang hanya diiktibar, yang sah puasa dalam sebulan Ramadan tu hanya berapa hari? Hanya 14 hari sahaja. Kenapa? Sebab mungkin datang haid, mungkin dia datang haid. Sebanyak-banyak haid berapa hari? 15. Jadi sepatutnya 15 hari bulan Ramadan dia datang haid, jadi puasa dia tak sah. Dia kena qada lah maknanya. 15 hari yang lagi sepatutnya puasa dia sah. Tapi fuqaha kita kata kita iktibar 14 hari. Sebab kemungkinan haid dia datang ketika pagi. Maknanya masuk subuh tak datang haid lagi. Tiba-tiba dalam waktu pagi tu datang haid. Jadi dia puasa. Kalau orang puasa pagi dia datang haid, dia pun puasa. Tiba-tiba zuhur, alamak datang haid. Sah ke puasa dia? Tak sah terus sebab dia sudah datang haid. Jadi hari tu tidak diiktibar. Oleh kerana dia dah puasa sebulan. Jadi dia kata saya ni kira dah puasa sebulan Ramadan ni kira selesai tak perlu kena qada kan? Kita kata dah, awak kena qada sebab awak wanita mutahayyirah. Alamak, kena qada apa hari? Saya dah puasa sebulan nak qada apa? Kita kata kerana mungkin awak datang haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi sepatutnya 15 hari memang tak sah puasa awak, 15 hari sepatutnya sah. Tapi kita tak pakai 15 hari. Kita iktibar awak hanya puasa awak sah 14 hari je. Sebab mana tahu di sisi Allah Ta'ala rupanya haid awak berlaku pada waktu pagi, bukan pada waktu, bukan haid awak datang selepas maghrib. Haid awak datang pada waktu pagi, sama ada awal subuh, zuhur, asar, yang penting sebelum habis maghrib lah. Jadi bila haid datang ke satu orang perempuan, katakan dia puasa, tiba-tiba haid datang pada waktu pagi, batal lah hari tu. Dia kena qada lah hari tu, walaupun dia tinggal lagi sejam ataupun tinggal lagi 5 minit nak buka puasa. Tiba-tiba datang haid, macam mana? Batal lah hari tu puasa dia. Jadi dia kena qada lah hari yang dia telah puasa seluruh hari melainkan hanya 5 minit tadi. Jadi kita iktibar hanya 14 hari saja dia berpuasa. Jadi dia kena qada berapa hari? 16 hari. Betul tak? Dia kena qada lagi 16 hari. Dia dah puasa sebulan dah Ramadan. Bila puasa sebulan Ramadan hanya diiktibar 14 hari. Maknanya ada 16 hari bulan Ramadan dia puasa tapi tak sah. Okey, bulan depan dia pun puasa. Untuk qada 16 hari tu, macam mana cara dia? Dia kena puasa sebulan juga. Kenapa sebulan? Untuk dapatkan 16 hari. Betul tak? Untuk dapatkan 16 hari dia kena puasa sebulan. So dia dah, jadi bulan Ramadan puasa yang sah 14 hari. Bulan depannya kalau dia nak qada teruslah, kalau dia tak nak qada pun tak apa juga, dia qada lah bila-bila nanti. Katakan dia nak qada terus, bulan Syawal mana boleh ada hari yang tak boleh puasa kan? Okey, dikatakan dia qada pada bulan Zulkaidah. Dia puasa daripada awal Zulkaidah sampai habis Zulkaidah, 30 hari katakan. Berapa hari yang sah? 14 hari juga. 14 campur 14 berapa hari? 28. Ramadan berapa hari? Mungkin 29, mungkin 30. Tapi bila kita kira-kira balik, dia kena qada untuk lagi 2 hari pula. 2 hari tu macam mana cara? Kita akan bincang. Cuma nampaknya tinggal lagi 15 minit. Saya rasa saya tak akan dapat habiskan dalam tempoh 15 minit. Cuma kita buat mana yang dapat dulu. Wanita mutahayyirah memang letih dia sikit. Suami dia langsung tak boleh bersama dengan dia. Kalau 2 bulan darah berterusan, 2 bulan tak boleh bersama. Maksudnya dia tidak boleh melakukan hubungan persetubuhan. Kalau 7 tahun Ustaz, saya dah 7 tahun dah. Minta maaf lah. Kalau macam tu suami dia kena cari orang lain lah, kena kahwin dengan orang lain.
Quran boleh baca? Tak boleh baca. Sebab mungkin dia haid. Kita iktibar dia wanita haid dalam masalah Quran. Boleh masuk masjid? Tak boleh. Sebab kita iktibar dia datang haid. Semayang kena. Kenapa tak iktibar haid? Sebab mungkin dia tak haid. Kita ambil hukum yang ihtiyat. Semayang kena semayang, puasa kena puasa. Kalau dia buat haji, tawaf dia kena tawaf. Jadi wanita mutahayyirah, dia akan diiktibar wanita yang datang haid pada sebahagian hukum, dan kita iktibar dia wanita yang suci sepenuhnya dalam sebahagian hukum. Okey. Ni kertas saya, kalau hilang ni saya lupalah hukum dia, InsyaAllah. Baik, kita tulis sikit masalah tadi untuk kita ingat semula. Wanita yang mutahayyirah, dalam kitab Bermajid saya tak pasti adakah saya akan bincang atau tidak. Kerana saya tak baca di rumah sana kitab ni. Saya kat sini terus. Jadi wanita mutahayyirah, dia lupa terus. Dia pernah datang haid tapi dia lupa dia sama ada pernah datang haid sebelum ni, cuma dia tak ingat berapa hari dia datang bulan lepas. Dia tak ingat berapa, bila tempoh dia, start awal ke tengah ke akhir, dia tak ingat langsung. Jadi wanita ini kita akan iktibar dia sebagai tahirah dalam masalah puasa. Dia wajib puasa. Jadi dalam masalah, katakan pada bulan Ramadan kadang-kadang Ramadan ada 29 hari. Kadang-kadang Ramadan ada 30 hari. Kan? Jadi sepanjang itu dia kena berpuasa. Cuma kalau Ramadan itu 29 hari, berapa hari yang akan hari yang diiktibar tak sah puasa dia sebab mungkin dia datang haid adalah berapa hari? 16 hari. Sitata asyara yauman. Bila 16 hari batalat atau fasadat sitata asyara yauman. Berapa hari yang sah? Sahha 16 hari apa? 13. Jadi berapa hari dia kena qada? Alaiha qada'u berapa hari? Kena qada 16 hari Okay. Kalau puasa bulan kebetulan masa datang istiadah tu, puasa tu akhirnya 30 hari. Dia memang puasa bulan pertama sampai hari 30 puasa kat dalam bulan Tusan. Jadi ketika itu dia akan berlaku berapa hari dia akan rosak? Fasada sitata asyar yauman. Kenapa sitata asyar? Kerana pertama, khamsata asyar aksarul haid. Kemudian yang kedua, yaum ihtamal an yaqra fi nahar haidun. Jadi akan jadi semuanya akan jadi sitata asyar. Qada. Okey? Okay, jadi 16 hari yang akan rosak. Kalau puasa 30 hari, tetap yang fasad adalah 16 hari. Berapa yang sah? 14 yauman. Jadi kesimpulan dia tetap sama. Berapa hari dia kena qada? Alaiha qada 16 yauman. Macam mana nak puasa 16 hari? Nak dapat 16 hari macam mana? Okey, selesai Okey, tulis dulu. Siapa yang kata tulis dulu. Saya harap sahabat tulis dan ingat benda ni Tulis di kertas dan jangan hilangkan. Sebab saya juga banyak kali baca dan banyak kali tak berapa nak ingat. Dan bila baca asyik terlupa je. Memang kita kena tulis sebab benda ni bukan tiap-tiap hari orang tanya kita. Dan jarang juga berlaku pada zaman kita sebenarnya. Sebab zaman kita sudah
Jarang orang wanita datang istihadah, sebab bila dia kena darah begitu dia akan jumpa doktor, doktor bagi ubat, selesai masalah. Tapi kita nak tahu juga perbahasan fiqh ni, kalau berlaku kita tahu jawapannya. Tiga benda ulama-ulama azhar sebut kena cepat: makan, nulis, jalan. Makan kena cepat, jangan buang masa. Makannya mohon bersejam makan, rugi. Tulis kena cepat. Kalau kebetulan dapat guru yang dia tulis dia cakap tu tulis padam tu, macam mana? Ada rakaman, okey, ada hujah lah, Tapi ada masa ke kita nak buka rakaman tu balik? Jalan juga kena cepat. Tapi hari ni orang tak jalan, naik Uber, Okey, siapa dah? Saya dulu ambil tak? Ambil sampai dapat tulis pula kan? Kasar-kasar nampak kan? Okey, jadi wanita ini dia kena qada berapa hari? 16 hari. Macam mana dia nak dapat 16 hari tu? Jadi wanita itu awalan la budda ba'da shaumi Ramadan an yasum 30 yawman. Mutatabi'an. Dia kena 30 hari tu direct pula, untuk meyakini, untuk pastikan dia dapat 16, dia dapat 14 hari. Dia kena puasa 30 hari untuk mendapatkan keyakinan hina izin qad sahha 14 yawman sawman. Dia dah tak ni, kenapa dia kena puasa 30 hari? Sebab bila dia puasa 30 hari berturut-turut, apa yang akan berlaku? Dia sudah dia yang bila dia puasa 30 hari berturut-turut, tidak sah puasanya 16 hari. Tidak sah puasanya 16 hari. Yang sah puasanya hanya berapa hari? 14 hari. Jadi bila dia puasa 30 hari berturut-turut, alhamdulillah dia sudah berjaya qada 14 hari. Puasa Ramadan je yang sebelum ini. Jadi ketika ini apa yang berlaku? Alhamdulillah dalam masalah ini qad sama kan? Qad sama sauman sahihan fi syahri Ramadan 14 yawman wa qad samat sauman sahihan fi muddah 30 yawman 14 yawman. Memang dia kalau tak tengok itu ni pening. Qad samat 14 yawman sauman sahihan fi muddah 30 yawman. Itu dia takdir Maka ketika dia dah buat sebulan Ramadan, dia puasa terus, dia dapat 14 hari yang sah. Jadi dia kena qada 16 hari. 16 hari dia dapat macam mana? Dia kena puasa 30 hari berturut-turut. Bila dia puasa 30 hari berturut, apa yang akan berlaku? Dia akan dapat 14 hari lagi. Jadi kesimpulan ini dia sudah berjaya puasa 28 hari. Tapi tak settle juga.
Betul tak? Tak settle juga. Masih lagi belum selesai qada puasa dia. Sebab Ramadan ya imma 29, ya imma 30. Jadi kalau puasa pada bulan yang dia puasa itu, hari dia puasa itu adalah hari 29 hari, maknanya dia kena puasa sehari lagi. Dia kena puasa sehari lagi. Kalau Ramadan yang dia puasa itu, Ramadan tu 30 hari, maknanya dia kena qada lagi 2 hari. 2 hari yang selepas dia puasa 30 hari, maknanya dia berhutang lagi, ya imma sehari, ya imma 2 hari. Jadi kena puasa lagi ni. Dia kena puasa lagi. Banyak pahala dia. Dah lah Ramadan puasa berterusan. Kita puasa sebulan Ramadan, kita dah raya. Kawan ni tak raya lagi kan? Dia kena puasa 30 hari ke seterusnya. Selesai? Tak selesai lagi. Mohon maaf dalam apa keadaan pun dia sebenarnya berhutang lagi 2 hari. Dalam apa keadaan pun dia sebenarnya berhutang lagi 2 hari. Sebab apa 2 hari? Sebab Ramadan Saya silap. Ini dah betul tak? Dia kena puasa Ramadan berterusan. Puasa Ramadan dia sah berapa hari? 14 hari. Itu kalau Ramadan 30 hari. Kalau Ramadan hanya 29 hari, maka yang sah hanya 13 hari. Jadi biar dia puasa sebulan lagi seterusnya, dia berjaya dapat 14 hari secara yakin. Jadi kalaulah Ramadan hari itu 29 hari, maknanya apa yang akan berlaku setelah dia puasa Ramadan terusan dan dia puasa pula 30 hari seterusnya, dia telah berjaya puasa 13 hari campur 14 hari. 4, 5, 6, 7, 27. Jadi kalau puasa tu bulan Ramadan 29 hari, dia hutang lagi 2 hari. Kalau Ramadan tu 30 hari, dia berjaya puasa 14 hari. Kalau begitu campur 14, dia 28. Dia berhutang lagi 2. Jadi apa keadaan sekalipun, fa'alaiha aidan, fa'alaiha qada'u yaumain akharain. Hebat fuqaha kita Kalau bacalah hadis tak jumpa bahasa ni. Tapi benda tu setelah berdasarkan fuqaha bincang, dia kena qada. Dia kena qada nak buat macam mana? Jadi akhirnya keluar benda ni. Ni kalau kita fikir seorang-seorang, saya rasa setahun 2 tahun tak keluar lagi ni. Pening gitu Baca pun pening Baca pun pening, apatah lagi nak faham, apatah lagi nak menghasilkan pula hukum itu Nah, subhanallah, syukran kita ucap terima kasih kepada fuqaha kita dulu-dulu yang bersusah payah untuk menghasilkan mengistimbat hukum hakam daripada nas-nas syarak. Lepas tu orang yang dia hanya nak direct kepada dalil, agak-agak mampu ke dia fikir ini. Mungkin kalau dia itu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, dia sampai tahap ijtihad, dia berhak lah. Okey, macam mana dia nak qada lagi 2 hari? Sebab dia dah puasa, saya dah puasa sebulan Ustaz Ramadan. Selepas tu oleh kerana Ustaz kata saya kena qada pula seterusnya, saya dah puasa selepas Ramadan tu 30 hari berturut-turut. Harap selesai lah saya. Tak selesai lagi. Alamak, nak kena buat apa pula? Awak ada hutang 2 hari lagi. Ni saya puasa 2 hari selesai tak? Tak selesai juga. Sebab kalau puasa 2 hari, kalau 2 hari tu hari haid, tak settle juga. Sebab darah berterusan keluar ni ceritanya darah berterusan keluar. Sepanjang Ramadan keluar, sepanjang hari dia qada tu keluar juga darah.
Jadi dia nak kena qada lagi 2 hari ni pun dia kena tambah hari. Bukan 2 hari dia kena puasa. Dia kena puasa lebih daripada 2 hari untuk pasti dapat 2 hari. Jadi macam mana dia nak qada 2 hari ni? Kita tangguh ke hari esok. Kita tangguh ke hari esok sebab dah pukul 9. Jadi saya tangguh ke hari esok. Esok kalau ada orang datang, hari tak datang, insya-Allah dia akan dapat hari 2 hari tu. Dia akan dapat 2 hari tu saja. Okey Baik, siapa nak tanya pasal pengiraan ni? Ada siapa yang tak jelas? Ada siapa yang jelas? Jelas pun tak ada Alhamdulillah memang tak jelas. Memang mutahayyirun mutahayyirun. Kama hiya aidan mutahayyirah. Saya rasa sahabat faham insya-Allah, cuma malu nak khabar Bismillah. Jangan sedihkan saya dengan tak faham juga Tapi kalau siapa tak faham tanya. Sebelum kita tutup, ada siapa yang tak faham? Perempuan ni apa masalah dia? Sepanjang Ramadan darah keluar. Dalam keadaan dia ini, wanita ini langsung terlupa sebelum ni haid dia berapa hari, dan dia terlupa juga berapa bila waktu haid dia. Main dia istilah foldernya mu'tadah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Dia dalam masalah darah istihadah ni ada 7 keadaan. Keadaan dia ni keadaan yang terakhir. Wanita yang pernah datang haid tetapi dia lupa terus adat dia sebelum ni, adat haid dia. Dia lupa berapa hari datang haid, dia lupa bila datang haid. Maksud dia pada bulan dia datang haid bulan lepas, dia terlupa dia datang haid pada 10 hari yang pertama ke 20 hari yang terakhir ke, dia terlupa langsung. Jadi bila bulan Ramadan darah keluar berterusan, maknanya kalau kira-kiranya kalau pada bulan Syaban katakan dia datang haid elok, bila bulan Ramadan 1 Ramadan keluar darah, dia akan kata ni dah haid. Okey, dia dah haid. Haid sampai hari ke-15 dia akan tak puasa. Hari ke-16 keluar darah, alamak kena istihadah. Dia tak boleh buat kira-kira lagi sebab dia terlupa langsung adat dia. Dia kena tunggu macam mana nak buat Tiba-tiba sampai hari ke-30, alamak darah berterusan keluar. Maknanya dia sudah kena istihadah yang teruk Cuma yang dia sudah tinggal semayang dan tinggal puasa pada hari pertama sampai hari 15. Ini satu masalah yang lain lah. Cuma masalah kita ni yang secara jelasnya bulan Syaban pun keluar darah berterusan. Yang ni dia akan jadi betul sebab bulan Ramadan tu dia puasa. Dia start 1 Ramadan tu dia puasa juga. Tapi kalau dia bulan Syaban darah okey, bulan Ramadan, hari pertama Ramadan keluar darah, dia semestinya dia kena tinggal semayang. Hari kedua dia semestinya kena tinggal semayang. Hari ke-15 dia kena tinggal semayang. Hari ke-16, alamak saya sudah kena istihadah. Hari ke-16 dia kena puasa. Cuma macam mana? Hari pertama sampai hari 15 tu hari yang mutahayyirah. Hari sudah jadi hari mutahayyirah Jadi dia kena qada untuk 15 hari tu. 16 sampai ke 30 tu juga kalau darah berterusan keluar juga, dia jadi mutahayyirah juga. Tapi kalau lebih jelas masalah ni adalah bagi wanita yang pada bulan Syaban sebulan darah keluar. Syaban sebulan, alamak dia sudah kena istihadah. Jadi dia sudah ada hukumnya. Dia sudah kena hukum mutahayyirah. Ramadan darah keluar juga, memang dia kena puasa juga sebab darahnya satu passion, satu warna semuanya Dia ni mu'tadah ghair mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan Tapi kalau darah warna 2 jenis, dia ada folder yang lain. Dia tak masuk dalam perbahasan kita ni. Kita dah bincang panjang 7 folder itu. Serahkanlah folder-folder itu pada rakaman-rakaman sebelumnya Jadi pada bulan Syaban keluar darah sepenuhnya, tak apalah, bulan Syaban dia tak puasa. Dia nak puasa sunat pun, dia bolehlah puasa sunat. Ramadan dia kena puasa dah sebab dia sudah kena darah. Sebulan Ramadan dia puasa. Berapa hari dia sah puasa? Hari sah puasa hanya 14 hari atau 13 hari. Tengoklah Ramadan 29 hari atau 30 hari. Apa dia kena buat? Dia kena puasa 30 hari seterusnya pula. Ya, Syawal semestinya tak boleh. Mungkin dia boleh start 2 Syawal.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampailah cukup 30 hari berterusan. Boleh juga. Yang pasti dia kena 30 hari berterusan. Tak semestinya kena awal bulan, tengah bulan tak apa. Yang penting 30 hari itu direct berterusan. Bila dia puasa 30 hari berterusan, dia akan dapat 14 hari yang sah. Yang lain burn. Tapi dapat pahala lah, sebab dia ikut syarak. Jadi dia dapat 14 hari. Berapa hari lagi dia kena qada? Dia kena qada lagi 2 hari. 2 hari tu macam nak buat, kita bincang esok insya-Allah. Untuk macam mana dia nak puasa macam mana pula untuk dapat 2 hari secara yakin. Insya-Allah kita akan bincang keesokan biiznillah. Esok apa? Esok Rabu tak boleh. Esok saya ada kelas. Hari Khamis kita akan jumpa untuk kita bincang 2 hari. Eloklah dia pun 2 hari, kita pun lepas 2 hari kita akan bertemu semula insya-Allah. Esok tak ada, terus kita ada. Hari Khamis ada insya-Allah. Qada puasa berterusan tu macam mana? Ya. Ramadan dia kena puasa direct 30 hari. Lepas tu dia kena qada. Sebab orang yang istihadah, dia itu diiktibar suci. Tapi masalah dia ni macam mana kisah dia, kita tak pasti. Mungkin sebulan tu rupa-rupanya isi Allah Ta'ala dia tak datang haid pun. Jadi sah lah puasa dia, bila kita dah tak tahu. Kita hanya tahu di akhirat nanti je lah. Jadi atas dunia ni kita nak iktibar macam mana. Jadi fuqaha kita sebut, okey, kamu puasa sebulan tu wajib puasa sebulan. Cuma bila puasa sebulan yang sah hanya 14 hari kalau Ramadan 30 hari, atau 13 hari kalau Ramadan 29 hari. So saya kena qada lah hari yang tak sah tu. 16 hari yang tak sah tu kena qada. Okey, saya kena qada 16 hari. Jadi saya nak puasa daripada hari pertama sampai hari 16. Settle kau dah, bukannya tu. Awak special case. Macam mana pula? Awak kena puasa 30 hari. Lah, tadi kata 16 hari je. Memang 16 hari, tapi nak pasti dapat 16 hari tu tak ada cara lain melainkan kena puasa 30 hari direct. Bila kamu puasa 30 hari direct, yakin sudah sah 14 hari. Dan tidak yakin tak sah 16 hari. Tak yakin juga sebenarnya, tapi yang kita nak yakin tu. Jadi yang sah, yang yakin secara sahnya berapa hari? 14 hari. Alamak, maknanya 14 campur katakan Ramadan sebelum 30 hari, 14 campur 14 baru 28 Ustaz. Ramadan 30 hari. Mereka kena 2 hari lagi. 2 hari tu macam mana? Kita tunggu lagi 2 hari insya-Allah. Kita akan bincang lagi 2 hari insya-Allah. Jadi tunggulah lagi 2 hari. Pada hari Khamis ni dia akan tahulah hukumnya macam mana insya-Allah. Boleh Tu macam mana orang buat daurah darah istihadah Daurah laju-laju saya tak tahu macam mana. Memang yang ikut daurah tu adalah orang-orang yang pick up maknanya. Orang yang tak macam pick up macam saya ni, pening gitu je lah, dapat berkat majlis lah. Mana? Ni? Cabarah je. Mudah ya akhi. 15 campur sehari. 15 campur 1 hari, 16 hari. Itu je. 15 hari campur 1 hari dapat 16 hari. 15 hari tu hari apa? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Jadi katakan sebulan berlalu, dia dah puasa 30 hari. Katakan berlaku haid. Haid berapa hari tak pasti. Sebab kita tahu semua darah satu warna. Daripada hari pertama Ramadan sampai hari 30 Ramadan warna sama, merah pekat. Dia pula lupa tu sebelum ni macam mana. Jadi kita kata ginilah, atas dasar ihtiyat kita iktibarlah dia datang haid sebanyak-banyak hari. Untuk kita dapat keputusan yakin dia telah puasa sah berapa hari. Jadi kita pun iktibar dia konon-konon lah kita iktibar. Mana tahu di sisi Allah Ta'ala dia ni datang haid 15 hari bulan-bulan Ramadan. Bila dia datang haid 15 hari bulan Ramadan, maknanya dia dah puasa 30 hari Ramadan. Katakan Ramadan tu 30 hari. 30 hari dia puasa. 15 hari datang haid, maknanya 15 hari tak sah. So yang sah berapa hari? 15 hari. Betul tak? 15 hari. Jadi yang sah 15 hari ke? Sepatutnya begitu. Tetapi ada satu kemungkinan lagi, iaitu tidak mustahil dia datang haid
15 hari dia datang haid itu bukan daripada awal maghrib start haid. Mungkin dia datang haid start pukul 8 pagi. 8 pagi sampailah cukup 15 hari kali dengan 60 jam tu. Satu hari kan 60 jam kan. Satu hari 60 jam 24 jam. Satu hari 60 jam tu hari lain, itu hari planet Zuhal 15 kali dengan 24. Jadi dia start pukul 8 pagi. Maknanya dia sudah menyebabkan perkiraan itu bukan jadi 15 hari juga. Dia akan jadi satu hari burn. Sebab orang yang berpuasa, katakan dia puasa, katakan dia wanita yang biasa, yang suci, dia start pada subuh dia puasa elok je, lagi 5 minit nak azan keluar haid. Alamak. Jadi macam mana? Dia kena qada 5 minit je ke puasa? Dia kena qada sehari juga. Jadi kalaulah wanita ini 15 hari itu dah sebanyak-banyak haid, kita dah iktibar, maknanya kalaulah haid dia datang betul-betul 15 hari, 15 tu pula datangnya maknanya sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh kan datang haid, maknanya selesai. Yang pasti dia sudah 15 hari sah puasa. Tetapi ada satu lagi kemungkinan, iaitu kemungkinan haid datang di tengah-tengah hari. Sama ada awal hari, waktu duha, zuhur, lepas zuhur, asar, waktu asar, sebelum maghrib, tak kira lah. Yang penting berlaku pada waktu pagi. Jadi hari itu akan jadi mulgha. Hari itu akan jadi burn. Sebab haid datang pada waktu pagi. Orang yang berpuasa walaupun dia suci, pada 15 hari suci ni, kita dah iktibar dia 15 hari haid, so dia 15 hari suci. Cuma kemungkinan dalam masa 15 hari suci itu ada satu hari haid datang di awal pagi atau di tengah pagi. Yang penting pagilah, siang. Bila siang, burn lah hari itu. Jadi berbaki tinggal berapa hari? 15 tolak 1 tinggal apa? Tinggal 14. Sebab tu yang yakin seyakin-yakinnya bila dia puasa sebulan Ramadan, dia memang telah puasa secara sah 14 hari. Patut-patutnya 15 hari. Kenapa jadi 14? Sebab salah satu hari yang 15 tu, dia ada 15 hari sepatutnya. Hari yang satu tu kita anggap tak sah lah, senang. Sebab apa? Takut-takut di sisi Allah haid dia datang pada waktu pagi. Bila waktu pagi dia dah puasa dah sikit, tiba-tiba datang haid, burn lah gitu. Jadi berbaki berapa hari? 14 hari. Itu yang jadi 14 hari dia puasa secara yakin, dan 16 hari dia telah rosak puasanya secara zon kita. 14 hari yakin dia puasa secara sah. 16 hari tu kemungkinan dia telah rosak puasanya. Jelas kan? Jelas ke ni? Kita tak jelas gitu Ya, ini semua cerita dia apa? Folder dia mu'tadah, ghair mumayyizah, nasiyah, li'adatiha qadran wa waqtan. Folder ke-7. Fala auda wala i'adah. Okey? Kita tak rasa tentang haid akhir, itu yang kita tak nak tangkap tu. Sebab kita tak datang haid kita tak datang bulan, kita datang bintang. Jadi kita tak biasa faham masalah ni. Tapi orang perempuan dia faham lah. Sebab haid dia bukan haid awak nak keluar bila, dia tak beritahu. Dia ikut dia bila nak keluar. Jadi kalau dia keluar, katakan haid dia keluar pada awal pagi, maknanya hari itu dah tak boleh puasa. Walaupun dia telah puasa sedikit, tapi hari itu burn terus. Okay? Tapi kalau haid tu maknanya keluar dan berhenti sebelum subuh, maknanya hari tu, hari keesokannya start pada subuh sampai maghrib tak keluar darah, hari tu dah bersih. Dia kena puasa dah, suci dah. Tapi masalahnya itu semua andaian, kerana realiti kita nampak darah terus keluar berterusan 30 hari. Memang kita tak tahu mana satu yang suci, mana satu tak suci, darah pula satu kala. Jadi kita terus pegang. Okey, yang pastinya bila dia puasa 30 hari sah berapa hari? 14 hari. Kenapa tak kata 15 hari? Sebab kemungkinan hari yang satu tu 14 hari campur satu jadi 15. Yang satu tu mungkin haid datang tengah-tengah hari. Ada hari, masa dia hari tu ada hari suci, ada hari haid.
hari yang sama. Katakan di sisi Allah Ta'ala rupa-rupanya haid datang pukul 9 pagi. Daripada subuh sampai 9 pagi dia suci. Tapi daripada pukul 9 sampai ke maghrib dia dah tak suci. Bila dah tak suci, maknanya dia puasa pada hari itu burn. Adapun 14 hari tadi memang sah-sah kerana aqallul haid aksarul haid 15. Jadi sepatutnya 15 hari dia adalah suci. Tapi kita iktibar 14 hari kerana takut dia haid dia satu hari datang pada siang hari, pada waktu pagi, pada waktu siang. Jadi memang sah-sah, yakin, wallahi 14 hari sah. Wallahi 14 hari sah. 15 hari tak boleh kata wallahi lagi. Rubbama 15 hari, tapi tak pasti. Jadi supaya dia ni dah keluar daripada tanggungjawab secara yakin, kita pegang je lah, iktibar je lah yang yakin. Li'anna al-yaqin la yuzalu bisyak. Jadi 14 hari sah, wallahi wa rabbi Ka'bah. Cuma yang tak pasti hari ke-15 macam mana? Hari yang satu hari tu tak pasti. Lepas tu hari yang 15 hari yang kita kata aksarul haid pun tak pasti juga. Entah-entah dia tak datang haid langsung hari bulan tu, entah haid dia sehari je, entah hari 2 hari pun tak pasti juga. Cuma atas dasar ihtiyat, kita ambil yang yakin dia suci 4 hari. Hari tak yakin tu kita iktibarlah macam dia datang haid. Walaupun kita tak tahu, entah di sisi Allah Ta'ala, Allah kata syukran, kamu dah puasa sampai berapa hari, 30 hari campur 30 hari, campur lagi dengan 4 hari. Nanti kita akan bincang untuk dapatkan 2 hari tu. Ada cara kena puasa 4 hari, ada satu cara lagi puasa 3 hari. Sebenarnya kamu dah puasa sampai 60 lebih. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya kamu langsung tak datang haid. Ya Rab, biar betul ya Allah. Betul lah, takkan saya tipu, kata Allah Ta'ala di syurga nanti. Jadi macam mana? Jadi saya bagi pahala kepada kamu semua. Tapi sebenarnya kamu sebenarnya puasa kamu sebenarnya sah. 30 hari tu 30 tu sah. Habis puasa yang sebenarnya saya bagi pahala. Lah, kenapa tak begitu? Lah, ini ujian kan? Serah ke Tuhan lah. Kita tak ada Nabi. Kalau ada Nabi kita boleh tanya, dari segi ghaib dia macam mana. Tapi katakan di akhirat nanti Allah tak kata kamu sebenarnya dah puasa sampai 64 hari. Ingat tak di sini, saya kena istihadah, Ramadan penuh kena istihadah. Jadi akhirnya setelah saya belajar mazhab Syafi'i, saya puasa dekat 64 hari. Bagus. Sebab apa? Sebenarnya memang kamu datang haid 15 hari. Dan ada satu hari tu kamu datang haid tengah-tengah hari. Jadi memang pada bulan Ramadan tu puasa kamu yang sahnya 14 hari. Jadi bila kamu qada 30 hari yang seterusnya pula, kamu dapat lagi 14 hari. Jadi kamu puasa pula 6 hari sebenarnya memang kamu telah selesai qada Ramadan. Katanya Allah Ta'ala nanti di akhirat. Lega. Sebab dia telah buat perbuatan secara yakin semua. Cuma macam mana 16 hari ni? 15 campur 1. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan lagi? Okey, khair insya-Allah. Kita jumpa lagi 2 hari biiznillah. Saya mohon maaf banyak hari tak dapat nak datang. Hari tu kita raya. Lepas tu tiba hari tu bawa Syekh Sa'ad Jawish jumpa dengan tetamu Malaysia. Sudahnya hari seterusnya pula demam. Ini pun kalau sahabat perasan terasa masih lagi sesema lagi. Jadi saya mohon maaf tak dapat banyak hari. Sebab kalau hari kita tinggal ni, dia mari dah tak semangat tu susah juga. Elok-elok tengah semangat ni terus lah. Biiznillah ada rezeki kita jumpa hari Khamis nanti untuk sambung insya-Allah. Sekadar tu dahulu kita tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang baik kepada kita insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala عدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمة
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.